Rentasan berita edisi 815 bersama saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Babalisma tidak kenal ijazah yang disandang. 1MDB bukan hantu bungkus. Sahabat Cuba PN sudah mula punch card. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Babalisma, menurut pencipta asalnya Syed Hussein Alatas adalah satu sikap yang menjadi parasit dalam fikiran dan mungkin membawa kepada jalan yang sesat. Ia merupakan virus yang sering menjangkiti politikus seperti pandemik COVID-19. Babalisma tidak mengenal tahap ijazah yang disandang. Tidak kira anda sekolah atap maupun memiliki ijazah kedoktoran, jika sudah dihinggapi babalisma, gejalanya terus menyerlah melalui kata-kata atau tindakan. Lebih-lebih lagi apabila yang belajar di sekolah atap dan di Menara Gading itu sama-sama bekerja menebuk atap, maka terjangkitlah mereka dengan virus itu. Itulah yang berlaku kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang membangkitkan persoalan ke mana perginya wang tabung harapan dalam ciapan di Twitter. Beliau menciap sebagai menjawab isu yang dibangkitkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Subang Jaya, Michelle Ng. Ashraf menciap, wah YB Subang mungkin terlupa yang DAP atau PH waktu jadi kerajaan siap minta derma daripada rakyat untuk selesaikan masalah kerajaan PH. Apa khabar tabung harapannya? What goes around comes around. Michelle menegur Datuk Dr. Rais Hussein yang meminta Ustaz Abid Liu menganjurkan tabung derma. Pengerusi MDEC, tuan-tuan dan puan-puan ada akses kepada menteri tapi minta pembangkang dan dermawan menerajui usaha untuk selesaikan masalah rakyat. Hebatnya Kerajaan Perikatan Nasional, ciap Setiausaha Biro Perundangan DAP itu. Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini telah berkali-kali menegaskan bahawa 205.49 juta ringgit wang tabung harapan telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB pada tahun 2019. Perkara ini telah disahkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN menerusi Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Parlimen pada Ogos tahun lalu. Tabung harapan tadi tak jawab lagi. Tabung harapan yang menunjukkan kerajaan tabung harapan telah digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Justru tidak hairan apabila Ashraf diejek oleh pengguna Twitter sebagai bodoh. Pengguna Twitter Encik Bustaman menciap, sila simpan bodoh ini. Tabung harapan untuk apa? Jangan malas cari info. Sementara itu, pengguna Twitter yang memakai nama Papillon menyindir Ashraf dalam ciapannya. Patutlah kena buli saja dengan PPBM. Rupanya bodohnya tak bertebing walaupun ada pangkat doktor. Seorang lagi pengguna Twitter, Zaini binti Sakmis, turut menegur Ashraf berhubung persoalan yang telah lama dijawab itu. Malunya doktor masih tanya soalan bodoh tentang tabung harapan. Awak ada PhD, pandai, takkan tak boleh akses mana perginya duit tabung harapan. Sebastian Ng, editor M for Malaysia, turut menciap. Dr. Ashraf bukan menteri, dia ketua Pemuda UMNO. Tak mungkin dia begitu bebal. Dia pun tahu bezanya ialah kerajaan PH tidak minta rakyat derma kepada tabung harapan, tapi rakyat sendiri yang nak buat. Tapi dia macam Ted Cruz dan Josh Hawley di US, mula-mula tak tahu untuk memperdayakan penyokongnya. Untuk rekod, Ted Cruz dan Josh Hawley merupakan dua orang senator Amerika Syarikat dari Parti Republikan yang menyokong Donald Trump. Maknanya benarlah babalisma ini penyakit politikus, tetapi janganlah ia terus disebar benihnya dan dibaja sehingga subur di negara ini. Para agamawan berkata dari segi syarak memang dibolehkan bagi rakyat menghulurkan bantuan derma bagi membantu negara dan kerajaan. Tetapi apabila kerajaan dalam negara itu melantik 70 orang menteri dan timbalan menteri serta 3 orang duta khas Perdana Menteri yang sehingga kini kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, maka rakyat menjadi berang apabila
apabila politikus gerombolan tebuk atap membangkitkan soal tabung harapan. Negara lebih malang apabila mereka yang pura-pura tidak faham ini mendakwa berpengetahuan agama dan memakai nama ustaz di hadapan nama mereka. Virus berbalisma akan terus memakan sisa-sisa kewarasan fikiran para politikus Malaysia selagi bigotry dan politik perkauman itu menjadi sandaran mereka. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Damansara Tony Phua Kiam Wee dilaporkan bertegas untuk meneruskan saman terhadap Datuk Seri Najib Razak berhubung dakwaan salah laku dalam jawatan awam berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menurut Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP itu, saman yang difailkan olehnya 4 tahun lalu itu bukan bersifat peribadi. Kes saya terhadap Najib bukannya kes peribadi. Oleh itu, keputusan untuk mencapai penyelesaian bukanlah satu keputusan yang boleh atau patut dibuat oleh saya secara peribadi yang merupakan tuntutan bagi pihak rakyat terhadap kelalaian atau penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa oleh Najib dalam skandal 1MDB yang telah menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit oleh kerajaan dan rakyat secara langsung dan tidak langsung, jelasnya dalam satu kenyataan. Tegas Tony Phua, bekas Perdana Menteri itu sehingga hari ini masih belum mengakui kesalahan beliau dan tidak mahu mengaku bertanggungjawab menyebabkan penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan rakyat Malaysia. Oleh itu, saya percaya rakyat akan setuju bahawa tiada alasan untuk penyelesaian dalam kes ini. Kami akan memaklumkan pendirian tersebut kepada mahkamah, ujarnya. Pada 26 Januari lalu, media melaporkan Mahkamah Tinggi mencadangkan supaya kes saman difailkan Tony Phua terhadap Najib 4 tahun lalu atas dakwaan melakukan salah laku dalam jawatan awam berkaitan 1MDB diselesaikan secara baik. Jom Channel bersetuju Tony Phua meneruskan saman terhadap Najib. Skandal 1MDB bukan hantu bungkus yang meloncat-loncat mengusik manusia, kononnya untuk menakutkan mereka. Menurut riwayatnya, hantu bungkus mengusik orang yang lemah semangat dan kononnya mampu bergerak pantas walaupun mangsa cuba melarikan diri dengan memandu kereta. Bukan. 1MDB ialah realiti yang mengejar rakyat Malaysia dengan hutang bernilai 50 bilion ringgit sehingga tahun 2039. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng ketika menjadi Menteri Keuangan berkata dalam ucapan belanjawan 2020 bahawa sejumlah 2.7 bilion ringgit telah disediakan untuk tahun 2020 bagi melunaskan bayaran khidmat hutang 1MDB dan SRC International Senia Berhad SRC. Pada tahun 2019, sebanyak 2.4 bilion perlu dibayar untuk bayaran-bayaran tahun itu. Selain daripada menggunakan dana awam, bayaran-bayaran ini juga bergantung kepada dana pemulihan aset 1MDB sebanyak kira-kira 1.45 bilion ringgit setakat ini yang berjaya dikembalikan serta kutipan derma orang ramai kepada tabung harapan Malaysia. Di samping itu, kerajaan melalui Kementerian Keuangan dan syarikat MKD lain telah membuat pembayaran balik hutang sebanyak 8.8 bilion ringgit bagi pihak 1MDB dan SRC untuk tahun 2017 yang berjumlah 6.7 bilion ringgit dan 2018 berjumlah 2.1 bilion ringgit. Ini bermakna 13.9 bilion ringgit perlu dibelanjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 untuk 1MDB dan SRC, jelas Guan Eng dalam kenyataannya. Beliau mendedahkan bahawa pembayaran balik hutang-hutang 1MDB dan SRC tersebut telah disembunyikan oleh kerajaan terdahulu dan hanya didedahkan selepas kerajaan persekutuan yang bertukar pada 9 Mei 2018. Jelas sekali, pembayaran balik kerajaan untuk membiayai kerugian-kerugian akibat skandal 1MDB dan SRC adalah sebahagian daripada skim penyelewengan keuangan dan salah laku kleptokrasi kerajaan terdahulu, tegas Guan Eng. Duit siapa yang digunakan untuk membayar hutang 1MDB? Duit dari Pembendaharaan Malaysia, maknanya duit rakyat Malaysia. Justru adakah para walaun ingat Tony Phua perlu berunding dengan Najib Razak begitu saja? Menurut Guan Eng, kes 1MDB melibatkan jumlah sebanyak 51 bilion termasuk faedah yang hanya akan dilangsaikan sepenuhnya pada tahun 2039. Ingat, rakyat tidak naif seperti Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang berpuas hati selepas mendengar sesi penjelasan hutang 1MDB oleh Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB ketika itu, Arul Kanda. Mereka yang diberi amanah untuk menguruskan 1MDB wajar bertanggungjawab. Ini bukan kes Najib Razak didakwa tipu Tony Phua. Kita jangan lemah semangat untuk menegakkan keadilan.
Ibarat kaduk naik junjung, umpama kera mendapat bunga, laksana Belanda dapat tanah. Itulah persisnya kerajaan terberatap. Melebarkan kuasa sesuka hati, kononnya mereka lah kerajaan serba tahu yang prihatin kepada rakyat. Namun hakikatnya, mereka menafikan bahawa rakyat sedang sengsara di bawah pentadbiran diktator pengecut Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata banyak negara menjadi jahanam apabila adanya penguasa yang menganggap dirinya serba boleh dan serba tahu. Katanya sikap penguasa yang hanya berpura-pura bercakap soal kepentingan dan keprihatinan rakyat dalam masa yang sama rasuah berleluasa, perbuatan itu mesti dihentikan. Dalam rasuah banyak sekalipun mereka boleh lagi bercakap soal jaga rakyat, prihatin pada rakyat. Tetapi apabila fikir soal kuasa dan kepentingan dia, ini mesti dihentikan. Tegas Anwar dalam sesi secara langsung di Facebooknya malam tadi. Kerana inilah katanya bertindak menyaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan disebabkan sudah terpesong. Apatah lagi katanya Kerajaan Perikatan Nasional hari ini bertugas bertentangan dengan semangat perlembagaan. Walaupun darurat dalam perlembagaan perkara 105/3 bahawa Parlimen boleh berjalan sendiri. Tidak boleh terima pandangan lain, inilah keangkuhan kuasa. Oleh sebab itulah saya selaku Ketua Pembangkang tampil untuk mengemukakan pertimbangan untuk Mahkamah Saman Perdana Menteri dan juga kerajaan. Kita mengatakan PM tidak menjalankan tanggungjawab dia. Pertama, dia dah hilang pun majoriti. Dia patut nasihat YDPA keadaan sebenar. Kedua, kalau hendak tangani COVID, kita semua tidak kira kerajaan dan pembangkang mesti setuju semua. Hendak bagi bantuan tambahan kepada Barisan Hadapan, kita setuju. Nak tambah peruntukan kepada kemudahan hospital, kita setuju. Nak tambah masa PKP untuk kawal COVID, kita setuju. Tidak ada bantahan hal-hal sedemikian dan melainkan cadangan balas dan pandangan pakar-pakar yang sudah ada. Tetapi apa yang dilakukan ialah mengisytiharkan darurat, katanya. Anwar berkata selepas tindakan beliau ke mahkamah timbul pula tuduhan bahawa Anwar hendak mendahaka sedangkan beliau menolak untuk menyentuh institusi raja. Kita tahu ucapan menteri terdahulu jauh lebih kasar menyerang raja kita. Saya hanya menyanggah keputusan PM. Kenyataan yang dibuat kononnya hendak mempertahankan raja tetapi sengaja mengheret raja dalam hal ini. Saya nyatakan Perdana Menteri, kamu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan patut sampaikan nasihat yang betul berdasarkan peruntukan undang-undang dan perlembagaan, ujarnya. Sesungguhnya Muhyiddin dan kuncu-kuncunya akan sentiasa memastikan rakyat akan terus terpedaya dengan segala janji manis dan jasa yang konon telah ditaburkannya. Penubuhan sebuah jabatan propaganda kerajaan yang dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM pernah menjadi isu kontroversi yang paling banyak dibangkitkan oleh orang ramai. Di Twitter, warga maya nampaknya sudah mula mengesan beberapa akaun baru yang didakwa sebagai petugas JKOM yang sudah mula bekerja. Mereka boleh dilihat berada di komen-komen Menteri Perikatan Nasional PN dengan ayat yang serupa memuji pentadbiran kerajaan, membuat promosi kau-kau, menjadikan Muhyiddin dan gerombolannya dilihat berjasa dan suci murni di mata rakyat. Warga maya mula mempersoalkan sama ada kerajaan menggunakan duit pembayar cukai hanya untuk membayar gaji-gaji Cyber Troopers tak guna ini. Sebelum ini, seorang bekas pegawai jasa, kini JKOM mendakwa bekas pegawai jasa adalah antara yang terlatih untuk membantu menyebarkan maklumat dasar dan polisi kerajaan, membidas berita palsu serta mampu memberi persepsi yang baik dan betul kepada masyarakat. Dia juga menyifatkan adalah satu kesilapan apabila Kerajaan Pakatan Harapan PH memansuhkan jasa kerana jabatan itu terdiri daripada pegawai terlatih yang mampu mengurus persepsi dengan baik untuk pihak kerajaan. Bagaimanapun, lain pula dilihat di Twitter dan ada di antara warganet menegur dan mengharapkan kualiti lebih baik ditunjukkan JKOM. Alahai Cyber Troopers sekalian, puluhan juta peruntukan untuk jabatan iklan kerajaan ini takkanlah sebegitu sahaja kualitinya. Cokian sangat ni. Tapi tanya, sebab anda telah menjadikan perlembagaan dan demokrasi berparlimen negara sebagai alas kaki kalian demi mendapat habuan. Apapun, Jom Channel mengharapkan kualiti yang jauh lebih baik dan kreatif ditampilkan daripada JKOM dengan peruntukan sebesar itu. Janganlah bazirkan duit pembayar cukai dengan hasil kerja sembrono sebegini. Memalukan. Guna duit rakyat, lambungkan Perdana Menteri kalian tinggi-tinggi. Moga-moga bajet 2022 dapat lebih lagi. Selamat berjuang Tentera Kerahan Saifuddin Abdullah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terus menjaga SOP untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Saya Zafaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera.